Rasulullah, salamun alaikum.
Nabi, penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua. Rindu datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wal daradi, hatta fadayyadi ratal alamin, ya uhailal judi wal Allahu Rabbi, ku mohon doa agar diampun segala dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas, juga sejahtera. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi, kekal di surga. Kumpulkan kami dan keluarga bersama Nabi, kekal di surga. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wal daradi, hatta fadayyadi ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wal daradi, hatta fadayyadi ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi. العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين اللهم صل على سيدنا محمد وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يستخف بحقهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu tiga jenis orang la yastakhifu bihaqihim, tidak meringankan hak mereka, illa munafiq, melainkan orang itu munafik. Yang pertama, dzu syaibati fil Islam, orang tua di dalam Islam, wadul ilmi, dan orang yang berilmu. Yang ketiga ialah wa imamun muqsitun, pemimpin yang adil. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut tiga jenis orang. Tiga jenis orang yang tidak meringankan hak mereka melainkan orang munafik. Nah, tiga jenis orang ni mereka ada hak yang kita kena bagi kepada mereka, iaitu orang yang tua di dalam Islam, yang kedua orang yang berilmu pengetahuan, yang ketiga pemimpin yang adil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hidup sehari-hari ni, mari depan sikit. Kita hidup sehari-hari ni, kita duduk dalam masyarakat yang kita tak tahu siapa munafik, siapa beriman. Nama-nama Islam, bin seorang Islam, tapi kita tak tahu adakah dia seorang yang beriman, sebenar-benar beriman, ataupun dia munafik. Munafik ni ialah orang yang duduk dalam masyarakat Islam sedangkan dia bukan seorang Muslim, seorang mukmin yang sebenar-benar beriman. Dia duduk dalam masyarakat Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak percaya kepada agama, dia tak percaya kepada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia meringan-ringankan agama, dia melekeh-lekehkan agama. Orang ni bahaya dalam Islam. Orang macam ni bahaya dalam kelompok orang Islam. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak mempercayai agama, dia tak mempercayai Islam, dia keluar pula bawa rahsia-rahsia Islam kepada musuh-musuh Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buat keluar pula rahsia-rahsia Islam, rahsia-rahsia orang Islam kepada musuh-musuh Islam.
Jadi hal ini memberi suatu kemerbahayaan kepada agama kita. Sebab musuh Islam sentiasa cari jalan macam mana mereka nak merosakkan orang Islam, nak merosakkan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad satu. Okay, yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang ikhlas dengan kita pun kita tak tahu. Nampak macam ikhlas dengan kita, tapi sebenarnya dia tak ikhlas pun dengan kita, pun kita tak tahu juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia main macam nak tolong kita, kadang-kadang dia main macam nak bantu kita. Kadang-kadang bila dia main macam tu, sebenar-benar kita pun tak tahu betul ke dia, tak tahu juga. Nabi kita SAW memberi panduan, nak kenal orang betul dengan kita, nak kenal orang tak betul dengan kita, cuba tengok alamat dia. 3 alamat. Nabi kita sebut 3 jenis orang yang kita kena bagi haknya kepada dia. Kita kena bagi hak dia, kita kena bagi kat dia. Hak dia kita kena bagi kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang tak bagi hak kepada 3 orang ni ialah munafik. Munafik. Jadi kena ya, siapa betul dengan kita, siapa tak betul dengan kita, siapa ikhlas dengan kita, siapa tak ikhlas dengan kita. Baik. Siapa dia orang yang kita kena bagi hak kat depa tu? Dzus syaibati fil Islam. Apa dia makna dzus syaibati fil Islam? Maknanya ialah orang yang beruban di dalam Islam. Syaibah maknanya orang tua. Jadi kalau orang ni dia betul, dia hormati orang tua-tua. Baik. Sebagai contoh, ustaz pergi ceramah, lepas ceramah orang suruh jadi imam sebagai contoh. Jadi dia tolak jadi imam, sama ada oleh imam ataupun oleh bilai ke siak ke, dia kata ustaz jadi imam. Jadi bila mana ditunjuk untuk menjadi imam, satu perkara kita kena ingat, walaupun kita ada ilmu, walaupun orang panggil kita apa-apa pun syekh, ustaz, apa-apalah penghormatan yang orang bagi pada kita, bila pergi ceramah tempat orang tak boleh jadi imam, melainkan ditunjuk oleh imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab di antara sembahyang yang tak diangkat oleh Allah ialah orang jadi imam wahum lahu karihun, makmum tak suka dia menjadi imam. Bila makmum tak suka dia jadi imam, berarti sembahyang yang lepa berjemaah tu tak diangkat. Baik. Bila mana imam tunjuk kita ataupun orang yang berautoriti tunjuk kita menjadi imam, jadi kita telah mendapat mandat untuk menjadi imam, baru kita jadi imam. Jangan semata-mata kita pergi mengajar tempat orang, lepas tu kita tak tunggu kepada signal ustaz jadi imam. Maknanya kita hampaklah sejadah kita tempat kita nak sembahyang, bukan kita langgak pi jadi imam. Tak peduli orang lain, dah aku ada ilmu, aku mengajar, aku lah jadi imam nanti saat. Adakah kita tu mendapat signal ataupun syarat jadi imam, ataupun nanti imam kata ustaz, kalau ustaz main mengajar tempat kami, ustaz jadi imam lah. Tak apalah kalau dia bagi dia panggil mandat macam tu. Kalau dia tak bagi mandat macam tu, hampak jadah tempat kita nak sembahyang tu. Kalau dia kata ustaz jadi imam, baru ambil jadah, baru pergi hampak depan jadi imam. Tu adab. Okey, yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun ditunjuk jadi imam. Imam tu orang tua. Setiap orang yang beriman, dia akan meraih orang tua. Okey, cara-caranya dalam masyarakat kita,
ditunjuk orang menjadi imam. Lepas tu sagi doa, Allahumma salli ala cara menghormati tuan imam, jadi kita cabut mic, kita bagi kat dia jadi imam. Dia baca doa. Maknanya kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Dia pun berdoa. Dia pula subhanallah beradab juga. Kita bagi mic, dia pun ambil. Kita menghormati dia sebab dia lebih tua daripada kita. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun baca doa. Bila dia baca doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas tu Al-Fatihah, dia buat doa itu ada doa kedua. Lepas tu dia bagi balik mic kita, faham kata, dia suruh kita baca doa kedua. Pasal apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Sebabnya kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebabnya ialah kerana mungkin dia menghormati kita pula sebab kita zul ilmi, orang yang ada ilmu pengetahuan. Mungkin macam tu juga. Maknanya orang beriman ni dia tak akan memperkecilkan tiga jenis orang. Pertama orang tua. Tu gerak hak tidur tu, nak abang ni. Anak-anak tidur. Kalau tak abang apa tak tahu. Tolong gerak tu. Nak abang ni. Ni hak gerak, adik-adik yang tidur tu gerak. Nak abang. Tak lagi tidur ni. Nak abang. Kalau kita beratok nak makan, sallallahu alaihi Muhammad, layan diri, dikenuri bagi contoh, sallallahu alaihi. Ni kamu mengaji ni, kamu mengaji di pondok darasah. Jadi orang beratok nak ambil makan, tengok orang tua belakang kita, faham tak? Okey, apa beratok sampai tempat kamu nak ambil nasi, kamu ambil pinggan, sallallahu alaihi Muhammad, ambil pinggan, buh nasi, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau tentu tak ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada lauk, jadi kamu ambil nasi yang kamu dah buh dalam pinggan tu, kamu bagi kat pakcik belakang. Faham tak? Menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Kalau kamu makan, ni nak abang semua ni makan, kita ni subhanallah budak, tiba-tiba orang panggil makan dengan orang tua-tua, sallallahu alaihi Muhammad. Okey, jangan belagak, jangan buat macam orang lain. Ya subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Contoh, jadi bila ada orang tua, ambil, jangan kamu ambil makanan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu kira kamu, faham tak? Kira depa orang tua-tua tu. Jadi ambil lauk ke, ikan ke, ayam ke, ambil buh dalam pinggan orang tua-tua, sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita muliakan. Sebab orang munafik tak macam tu. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Jangan kita kata kita ni orang mengaji, kita ada ilmu, dan kita ni orang nak hormat kita, orang nak takzim, biar pergi ke orang lah. Orang nak hormat kita, orang tak hormat kita ikut suka orang lah. Kalau dia hormat, dia muliakan, dia ada kelebihan. Kalau dia tak hormat, tak ada masalah pun. Jadi kita ikram orang, kita hormat orang. Kadang-kadang kita pergi makan dengan Tok Guru, pergi makan dengan ustaz, duduk dengan tutup guru, ustaz-ustaz, diberi penghormatan, makan sekali. Lepas tu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, kamu nak mengamalkan barangkali, nak bagi orang yang berilmu makan dulu. Contoh seperti mana Tuan Guru Haji Hadi diceritakan oleh Ustaz Fadil Nur dulu. Tuan Guru Haji Hadi punya tinggi akhlak dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak akan makan selagi mana Ustaz Fadil tak makan, sallallahu alaihi Muhammad. Bila Ustaz Fadil makan, baru dia akan makan. Tinggi akhlak dia. Jadi dia akan mengutamakan orang yang lebih tua dulu untuk makan. Sebab Tuan Haji Hadi lebih muda daripada Tuan Guru Haji Fadil Nur, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau situasi kamu macam tu, mungkin kamu nak buat macam Tuan Haji Hadi, kamu buat lebih daripada tu lagi. Faham? Macam mana?
Jadi jangan tunggu tok guru ustaz ambil lauk, ambil kuah, buah dalam pinggan dia. Kamulah yang ambil lauk, ambil pinggan. Kamu dia ambil lauk, ambil kuah, buah dalam pinggan dia. Faham tak? Di maknanya masalah Sayyidina Muhammad, taib. Rugi sungguh orang yang bila mana duduk di majlis para ulama, orang yang ada orang yang ada ilmu, kadang-kadang dia ustaz kita. Rugi sangat kalau kita tak khidmat macam tu. Rugi sungguh-sungguh. Rugi sungguh-sungguh kalau kita tak buat macam tu. Jangan rasa segan, jangan rasa malu. Khidmat. Kalau kita rasa segan, kita rasa malu nak khidmat, kita tak akan mendapat ilmu. Buat macam tu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 jenis orang. Dzusyaibati fil Islam, orang yang subhanallah, dzusyaibah, orang yang beruban dalam Islam, makna orang yang lebih tua. Kamu naik bas penuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bas penuh. Kamu duduklah atas bas, duduk atas kursi. Tiba-tiba naik orang tua, makcik, bangkit, jangan segan silu, bagi makcik duduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan segan silu, bagi makcik duduk. Di Kuala Lumpur kamu naik LRT. Jadi kamu naik atas, bila naik LRT, tengok kursi kosong, alhamdulillah, langsung pergi duduk. Duduk tak ada 3 minit, dia pentih ke depan tu, orang tua naik. Jangan segan silu, bagi dia duduk. Pasal apa? Sebab Nabi kata, ma akrama syabun syaikhan illa qayyadallahu man akramahu 'inda sinnih. Nabi kata, tidaklah satu budak muda yang menghormati orang tua, melainkan esok bila mana dia tua esok, orang muda pula akan menghormati dia, insya-Allah. Itu jaminan daripada siapa? Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Satu masa Sayyidina Ali karramallahu wajah nak pergi masjid. Dalam perjalanan nak pergi masjid, dalam duduk jalan tu, tiba-tiba satu orang tua pegang tongkat jalan lambat. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajah langsung berjalan belakang orang tua tu. Sama orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Orang muda langkah cepat, orang tua langkah lambat. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali jalan pelan. Di masjid Nabi dah angkat takbir. Di masjid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi dah angkat takbir. Sayyidina Ali karramallahu wajhah kata, terlepaslah hari ni takbiratul ula. Takbiratul ula ialah mengangkat takbir selepas imam mengangkat takbir. Besarnya kelebihan takbiratul ula ni, besar sungguh. Satu masa Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu terlewat main masjid. Bila demai tu masalah Sayyidina Muhammad, dia telah terlepas mendapat takbiratul ula. Dia bukan tertinggal rakaat, tapi terlepas takbiratul ula, iaitu mengangkat takbir selepas imam mengangkat takbir. Imam angkat takbir, Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, jangan bagi jarak. Lepas pada semayang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut Osman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah takbiratul ihram aku dan takbiratul ihram engkau tu ibarat lubang, kalau ditutup dengan dunia dan seisi-isinya, tidak akan tertutup. Sayyidina Osman menangis. Mana besar sungguh kelebihan mendapat takbiratul ula. Sayyidina Ali kata, lepas dah hari ni takbiratul ula dengan Rasulullah. Takbiratul ula dengan Rasulullah, bayangkan. Bukan dengan orang sembarangan, dengan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sampailah Nabi kita baca Fatihah, Nabi kita baca surah, Nabi kita rukuk. Bila Nabi kita rukuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina Ali ni duduk belakang, duduk jalan belakang orang tua tadi, lambat. Sayyidina Ali confused, aku nak potong ke aku tak potong?
Tapi oleh kerana dia orang beriman, dia rasa tak sesuai, dia nak tak menghormati orang tua. Akhirnya dia redha, lambat berjalan. Sampailah Rasulullah dah rokok. Bila Rasul rokok, Allah Subhanahu Wa Taala turun. Allah Taala suruh Jibril turun. Suruh Jibril pegang kepala Rasulullah, tahan. Maknanya jangan i'tidal lagi, tahan. Maka lamalah mereka rokok. Bila Sayyidina Ali jalan belakang orang tua tu, tengok orang tua tu dia kona. Dia tak masuk masjid. Yahudi rupanya. Ingat ke Islam salah Sayyidina Muhammad. Sayyidina Ali masuk dalam masjid, Allahu Akbar, rokok. Bila rokok, sempurna rokok, barulah Jibril angkat tangan dia. Barulah Nabi kata, Sami Allahu liman hamidah. Nampak tak? Tu orang tua bukan Islam. Macam mana orang tua dalam Islam? Hormati. Setiap orang tua yang mai di madrasah kita. Bila lepas semayang tepi kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ada ridak, lepas tak ridak, hampak ridak kat depa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, lepas tu ada lepas mai. Jangan biar lepas tunggu kita ni. Kalau pak cik tu dia tunggu apa? Kita pergi tanya, pak cik nak jumpa siapa? Pak cik ada hajat dengan siapa? Pak cik ada kerja apa? Tu makna kita menghormati orang tua-tua. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, hanya orang munafik sahaja yang tidak menghormati orang tua. Tutup mulut, bukan cuci baju. Menguap ni kena tutup mulut. Sallallahu alaihi Muhammad. Tutup mulut dengan apa? Ni, kiri. Tutup mulut sampai habis tau. Tutup mulut tu sampai habis. Tutup semua. Jangan tutup macam ni. Dia masuk ni. Iblis masuk. Tu menguap macam apek longsi. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada setengah orang Astaghfirullahaladzim. Dia baca waktu tu ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang tua-tua kata, kalau ngarah matahari tu, masalah Sayyidina Muhammad, 7 ekor syaitan masuk dalam mulut. Masuk 7 ekor semua. Jadi bila dia masuk, dia buat apa? Dia kacau. Dia rodek sana, dia rodek sini, dia kacau sana, dia kacau sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Qala dzu syaibati fil Islam, orang yang lebih tua dalam Islam. Pasal apa kita kena hormati? Sebab dia sembahyang dulu daripada kita. Sebab dia baca Quran dulu daripada kita. Sebab dia beramal dulu daripada kita. Sebab dia berpuasa dulu daripada kita. Mana amalan Islam ni dia buat dulu, tu kita kena hormati dia. Qala wa dzul ilmi. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang ada ilmu ni tak boleh berkelahi. Orang yang ada ilmu kita tak boleh musuhi. Kita kena tunduk, kita kena mengalah, kita kena memuliakan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kalau dia lebih muda daripada kita? Sama. Macam mana kalau dia lebih muda daripada kita? Sama. Allahumma salli ala sayyidina. Tak boleh tak memuliakan orang yang ada ilmu. Tak boleh kita tak muliakan orang yang ada ilmu. Dalam amalan ilmu hadis, dia disebut riwayat al-asaghir, riwayat orang-orang muda, minal akabir, daripada orang-orang tua. Dan ada riwayat minal akabir ilal asaghir, riwayat daripada orang-orang tua daripada orang-orang muda. Ada disebut dengan riwayatul aqran,
riwayat rakan sebaya. Jadi Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak membezakan di antara seseorang dan seseorang. Hang tua daripada aku hormat hang. Hang muda daripada aku, hang kena hormat aku. Tok Mujilah Bukit Ladah. Siapa-siapa yang ada peluang ziarah Tok Guru, tumpang dia masih ada. Tok Guru ni, siapa yang pergi ziarah dia, masalah Sayyidina Muhammad, sekalipun kita muda tapi kita tetamu dia cium tangan kita. Allahumma salli ala sayyidina. Tu ulama. Kita ni bila Tok Guru cium tangan, kita kata, aku siapa? Aku wali ke apa? Siapa Tok Guru cium tangan aku ni? Balik rumah pergi suluh cermin, aku ni ada muka wali ke tak? Rasa-rasa macam ada muka wali. Betul Tok Guru cium tangan aku. Ni tak kenal diri. Tok Guru tu dia hormat orang, dia takzim orang. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi subhanallah, tak jumpa lagi lah seseorang tuan rumah cium tangan tetamu, saya tak pernah jumpa lagi. Tapi Tok Guru lah Bukit Ladah, tu amalan dia. Sebab Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah muliakan tetamunya. Tu dia menghormati tetamu. Baik. Orang ni muda, kita ni tua. Dia baru umur 20, kita dah umur 50. Dia ada ilmu, kena hormat. Kena hormat. Tak boleh mencacai dia, tak boleh merendahkan dia. Dia ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang ada ilmu ni kita kena ta'zimkan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa satu orang berilmu datang berziarah kat Sumit. No? Satu orang berilmu datang berziarah kat Sumit, tapi dia budak lagi, dia baru mengaji. Dia baru mengaji, dia dah mengaji dan dah habis mengaji masalah sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia baru habis mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pergi ziarah Pak Sumi, pergi 2 orang. Pak Su ni, Allahu Akbar, dia muliakan hak mengaji ni. Tutup mulut, tak main lidah apa. Satu orang, satu masa masalah Sayyidina Muhammad, Pak Sumi, bila orang ni main, Pak Su muliakan dia seolah-olah dia seperti seorang ustaz. Dia baru nak pergi sambung mengaji di Syria, Pak Su hormat, layan apa semua, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya pasal dia orang mengaji ya. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Lepas tu bila mana dia pergi mengaji di Syria, dia tak balik. Kawan dia balik kat Pizarah Pak Sumi tu 2 orang. Bila pergi di Syria, hak kawan tu balik, dia tak balik. Pizarah Pak Sumi. Bila Pizarah Pak Su, masalah Sayyidina Muhammad, Pak Su, kawan saya dia sebut nama. Dia salam kat Pak Su. Allahu Akbar, salamnya penuh dengan rahmat. Faham tak? Mana Pak Su masih mentakzimkan orang ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, tidak mencacai ataupun menghina, melekehkan orang berilmu, melainkan orang tu tak betul kita. Faham tak? Orang ada ilmu dia tak kecil orang ada ilmu. Ada orang yang ada ilmu memuliakan orang yang ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ada ilmu kadang-kadang dia balik Mesir, dia mengaji UAE, dia balik, dia ada ilmu di kampung dia, masalah sayyidina Muhammad. Lepas tu hari tu ada orang mengajak, contoh di masjid. Ada orang mengajak di masjid. Jadi dia balik, dia tak terus mengaji. Dia kata aku ni ada ilmu dah. Sebenarnya orang tu tak ada ilmu. Kalau ada ilmu dia tunggu mengaji. Sebab orang ada ilmu dia halaba dengan ilmu, dia nak lagi tambah ilmu. Kata je ada ilmu, sebenarnya tak ada ilmu. Kalau dia tak memuliakan orang ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang dia bekas imam Masjid Zahir, kami panggil Tok Teh Ku Ahmad. Dia pak makan pupu pada Ustazah Mahni.
Lepas daripada jadi imam di Lahir, dia jadi imam di kampung masjid Tok Keling. Di masjid kampung Tok Keling. Ustaz mengajar hari Selasa malam Rabu. Bila ustaz mengajar ni, dia duduk sampai habis ustaz mengajar, dia tunggu. Makna apa? Makna dia orang ada ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, dia kata nak mengaji apa kat dia ni baru balik mengaji, aku ni orang tua dah, ilmu aku lebih daripada dia lagi, tapi dia tunggu mengaji, mana dia ada ilmu. Ingat tu, orang yang tinggal malih ilmu dengan sangkaan dia ada ilmu, orang tu ada takabur. Kalau ada takabur, tak boleh masuk syurga. Diharamkan orang yang takabur masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya orang ni kalau dia ada ilmu, dia menghormati orang yang ada ilmu. Hanya orang yang tak ada ilmu tak menghormati orang yang ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Qala wa dzul ilmi, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Baik. Dalam bahasa Arab, dzu tu dengan makna sahib, pemilik ilmu. Baik. Makna orang ni ada ilmu sungguh. Kalau kata dzu ni makna ada ilmu sungguh. Dzu malin, memiliki harta, berarti kaya sungguh. Makna dzul ilmi, makna orang ni memang memiliki ilmu sungguh. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka muliakan orang yang ada ilmu. Kita ni budak, kita ni pelajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita berjalan. Jalan, tengok ustaz. Berhenti jalan, bagi ustaz pergi dulu. Muliakan orang yang ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi apa segala pun subhanallah, contoh lapik rida ni. Orang buat tempat duduk ni pada baldu ni, cerita ni. Orang yang buat tempat duduk ustaz pada baldu ni, dia tak pernah duduk di atas baldu. Daripada dia dah baik dah. Tapi kalau kita duduk, lama-lama kita rasa panas. Faham tak? Kita rasa panas. Jadi tempat baldu ni kena lapik. Bismillahirrahmanirrahim. Kena lapik. Jadi bila kita lapik, jadi kita tu merendahkan diri kita, rida yang kita duk guna kat kita pi dari tempat lapik ustaz kita. Berarti kita muliakan orang yang bagi ilmu pada kita. Alhamdulillah. Dicerita oleh Syekh Nuruddin waktu lepas mengaji, dia masih budak lagi. Ngaji di Mekah. Kalau tak salah ingat, dia ada 3 orang kawan. Lepas ni saling berebut letak lidak lepas di atas tempat duduk syekh lepas. Jadi maknanya kalau kawan tu main lewat, masalah senang tak boleh letak. Orang tak dulu. Apa yang diperoleh oleh Syekh Nuruddin? Dapat ilmu. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi berebut pitak pi letak ridak dia masalah senang di tempat duduk ustaz dia. Tu muliakan. Hatta Syekh Nuruddin, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak minum zam-zam, dia akan niat. Sebab zam-zam ni ikut kita niat. Dia nak jadi macam ustaz dia nak jadi macam tok guru dia. Orang yang nak jadi macam guru dia, berarti dia mentakzimkan guru dia. Dia nak jadi macam Syekh Hasan Masyat, dia nak jadi seperti Syekh Ismail Zain, dan dia nak jadi seperti Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Tiga syekh dia semua dia jadi. Segi kewarakan, cuba tengok search dalam internet Syekh Hasan Masyat, naik muka gambar dia, wara' subhanallah. Itulah Syekh Nuruddin sallallahu alaihi Muhammad. Kewarakan tu, dia nak jadi seperti Syekh Ismail Zain. Itulah Syekh Nuruddin. Segi kefaqihan dalam masalah hukum, itulah Syekh Ismail Zain, sehingga dia menamakan ma'hadnya Ma'had Zain. Maknanya berarti guru ditinggikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
dan dia ialah Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Tang mana? Tang kepetahan. Betul tak? Syekh Nuruddin mengajak tanpa henti, jadi semua macam ustaz dia, macam tok guru dia. Orang yang nak jadi macam tok guru dia ialah orang yang mentakzimkan guru dia. Maka sebab itu Imam Malik radhiyallahu taala anhu dalam sejarahnya tidak pernah menghunjurkan kaki ke arah rumah guru dia. Sebab itu nak tunjuk dengan ustaz tak boleh tunjuk macam tu. Ustaz nama apa? Tak boleh ni. Haramkan tunjuk ni. Kalau nak tunjuk, ustaz nama apa? Ustaz duduk mana? Tunjuk ni tak boleh. Sebab ni pakai tari telunjuk ni dia panggil sababah. Kita nak caci orang, kita nak celah orang, kita pakai ni. Hang ni, pakai ni. Tak sesuai nak gunakan ustaz kita macam tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi muliakan orang yang berilmu. Kalau kita muliakan orang berilmu, kita akan mimpi. Kita akan mimpi dia satu masa. Dan bila mana kita mimpi dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena syukur. Siang esok kita kena bersyukur. Siang esok kena sujud syukur. Sebab kita akan mewarisi ilmunya, takwanya, ibadahnya, kelebihannya. Kita akan dapat insya-Allah. Ustaz dulu waktu budak-budak macam kamu, lepas tu duduk mengaji di Mesir, ketika umur 18 gitu, 7, 18, 19, 20, boleh kata selalu mimpi dua insan hebat. Turun ni Aziz, turun Jahdi. Turun ni Aziz, turun Jahdi. Dan ustaz teringat di antara kelebihan yang Tuhan bagi, di antaranya waktu tu budak lagi umur 16 tahun. Waktu tu zaman orang duk ikut ceramah di langgar ni, ribu manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia orang tunggu kehadiran Tok Guru Haji Hadi. Jadi bila mana duk tengah tunggu-tunggu tu, tiba-tiba Tok Guru Haji Hadi mai, kami tak ada bangkit. Dia jalan dia hebat. Bila dia jalan tepi ustaz, tepi ni. Dan kena jubah dia di ustaz ni. Jubah dengan bila jalan ni merewak, kena di ustaz. Ustaz kata dia antara kelebihan yang ustaz dapat ialah berkat jubah dia kena kat ustaz. Betul kita ni kalau ustaz kita terpijak lidah kita kena syukur. Faham tak? Kalau kita hampak lidah, tiba-tiba ustaz kita langkah nak main tempat mayang, dia pijak lidah kita, alhamdulillah ustaz pijak lidah aku, syukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syukur. Mana semua yang berkait dengan para ulama ni, dia ada berkat, ada keberkatan. Sebab tu bagi seorang murid soalan Sayyidina Muhammad, kalau dia tak rasa apa-apa dengan bekas makan guru, dia makanlah bekas makan guru dia. Pinggan guru tu dia ambil, soalan Sayyidina Muhammad, dia buang semua tulang-tulang tu, dia ambil bekas tu, kamu akan dapat berkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz lu budak-budak lu, Tok Guru ngaji main rumah. Ayah ustaz ni disayangi oleh guru dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rajinlah ustaz-ustaz, Tok Guru main rumah. Ustaz ketika tu masih belum masuk sekolah lagi lah, dalam 5-6 tahun macam tu. Tapi selalu ingat mak kata, bila Tok Guru sallallahu alaihi wasallam Muhammad balik, jadi Tok Guru ni dia tinggal. Tok Guru dia tak tinggal, bila dia minum kopi dia tak habis. Dia tinggal sikit. Dia macam tahu, kata mak akan suruh keluar minum bekas Tok Guru. Tak tahulah berapa puluh ataupun ratus cawan bekas minum Tok Guru. Alhamdulillah, berkat sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya subhanallah. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah kita memuliakan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wa imamun muqsid. Wa imamun muqsid, yang ketiga pemimpin yang adil. Kalau pemimpin tu adil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sunat kita mencium tangannya. Tapi kalau pemimpin tu tidak adil, zalim, maknanya haram kita mencium tangannya. Bahkan tidak mencium tangannya itu sedekah. Sebab Nabi sebut
at-takabbur 'alal mutakabbir sadaqah. Takabur ke atas orang yang takabur itu sedekah. Barangkali kalau kita cium tangan dia, dia rasa aku hebat, gemai aku, dia makin rasa sombong. Jadi kita tak bagi dia semakin sombong, jangan muliakan dia. Tapi kalau dia adil, sunat kita memuliakan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pemimpin yang adil seperti mak dan ayah kita. Kita mesti muliakan dia seperti kita muliakan mak kita, seperti kita muliakan ayah kita. Subhanallah. Duduk tudung pasal apa? Tak mau ngaji kan? Nak tidur ke? Kemudian bagi halus akhlak depan ni. Tak baru masuk ni. Banyak kali Ustaz tegur ni. Tolong halus lagi akhlak depan ni. Qala wa imamu muqsitun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marhaban ya Ramadan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، نسأل الله الرحمن رحمة على نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر القرآن، مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمة محمد بلغنا جميعا برحمة محمد بلغنا جميعا. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، نسأل الله الرحمن على الدوام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. بجاه رسول الله نسأل حسن الختام. محمد نور الله محوت كل ظلام، هويت وصف الكمال في أجمع ما لا يرام، هويت وصف الكمال في أجمع ما لا يرام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، نسأل الله الرحمن على الدوام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، نسأل الله
يوم الزحام نبتغي منك شفاعة في يوم الزحام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام وعليك صلاة الله وسلامه التمام وعليك وصحبك على مر الأيام بجاهكم جميعا نسأل حسن الختام بجاهكم جميعا نسأل حسن الختام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وزوجاته وذرياته Alhamdulillah, penaja kita selepas subuh ni yang pertama ialah Halimah Maksir, Taman Bukit Serdang, Seri Kembangan, Selangor. Yang kedua hamba Allah Fasimah, Kelantan. Yang ketiga Zaharah Sulaiman. Yang keempat Umi Mutmainnah, Kuantan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima Muhammad Amirul, Ipoh, Perak. Yang keenam Yanti binti Ibrahim. Yang ketujuh Naimah Cik Lat dan Siti Rahman Mustafa. Yang ke-8 Masiliah binti Masing, Abdullah Hakim, Muhammad Zaini, Balqis Khairin Insyirah dan Jasmine Naila Adhafun Nisa, Ceras Baru. Yang ke-9 arwah ibu bapa sekali Haji Masing binti Kato, Hajah Maraya binti Saka. 10 Salimah binti Mak Yusof, Kok Lanas, Kelantan. 11 hamba Allah Bandar Kirara. 12 hamba Allah Jawi Seberang Perai. 13 Nurliah binti Abu Bakar, Dengkil. 14 Danisha Baharum, keluarga, Selangor. Nur Zilawati binti Nikwil, Muhammad Kamal bin Ishaq. Nur Ashira binti Madinah dan Nur Ashifa Medina binti Muhammad Kamal, Kubang Semang, Pulau Pinang. 16 Haji Sofriah binti Haji Saidin. 17 Hajah Haslinda, Puncak Alam. 18 hamba Allah Pendang. 19 Nur Hidayat dan keluarga, Tamak Emas, Dengkil, sepenuh hari keluaran suami. Yang ke-20 Nur keluarga daripada Perlis, Azila. Yang ke-21 Azila Husin. Yang ke-22 Khairul Razman binti Abdul Razak. 23 Puan Rohati binti Syafi'i dan Amelia Natasha binti Syaharuddin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur mereka dalam taat. Moga-moga Allah murahkan rezeki mereka melimpah ruah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah tambah rezeki mereka, Allah memudahkan urusan mereka, Allah angkat kedudukan mereka, Allah bagi kebahagiaan pada mereka dunia dan akhirat, insya-Allah. Allah angkat kedudukan mereka pada sisinya sehingga mereka mencapai kedudukan cinta yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ditemani dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa, detik dan ketika, insya-Allah. Moga-moga Allah selamatkan mereka daripada fitnah dunia dan akhir zaman ini, insya-Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana
كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mula pada hari ini kita ada 2 slot. Jadi pada hari Jumaat Ustaz Midi, pada hari Sabtu Ustaz Midi. Okey, jadi hari Jumaat Ustaz Faizal Cik, hari Sabtu Ustaz Midi. InsyaAllah. Cuma esok Ustaz Midi tak mula lagi. Hari ini kita mula dulu dengan Ustaz Faizal insyaAllah. Jadi jemput Ustaz insyaAllah.